Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So, tanpa membuang masa, let's roll the intro. Sekali lagi kita ke Rusia. So far Abang Boy dah cover 3 kes berkaitan dengan negara ni. Masuk hari ni dah 4 dah. Apa yang menarik sangat pasal kes ni? Diorang punya kes bukan biasa-biasa bro Diorang bukan setakat bunuh, lepas tu kena tangkap, lepas tu masuk penjara. Tak. Lepas korang dengar pasal kes ni, korang akan faham kenapa. Moskow adalah bandar yang dianggap terkaya dan memiliki bilangan bilioner teramai di Eropah. Tak tahulah apa benda bisnes diorang ni, tetapi kalau setakat Lamborghini Aventador SV tu memang bersepah sangat dekat jalan sana. Tetapi bila korang ke selatan sikit, lebih kurang dalam 15 km, kita akan temui satu kawasan perumahan yang lama, dipenuhi dengan keluarga-keluarga miskin yang tinggal di apartmen era-era Soviet. Ini adalah kawasan paling miskin di kota Moskow. Kawasan ni pada suatu ketika dahulu adalah kawasan yang membangun di mana ribuan keluarga tinggal dekat sini. Akan tetapi selepas era kejatuhan Soviet Union, peluang pekerjaan dan ekonomi penduduk di sini makin merosot. Sebahagian besar daripada penduduk di situ seakan-akan terperangkap akibat masalah ekonomi. Ramai yang hidup di bawah paras miskin. Sekarang kawasan ni hanya dikenali sebagai kawasan yang ramai penjenayah, pengedar dadah dan juga pelacuran. Walaupun begitu, mereka semua menggemari aktiviti rekreasi di taman. Setiap hujung minggu dorang ni akan keluar hiking, berjoging, dan kalau musim salji pula dorang akan pergi main ski. Taman ini diberi nama Bitsevsky Park ataupun Bitsa Park. Saban hari ini adalah satu kawasan yang mereka boleh lupakan kepayahan hidup dorang. Kawasan ni berkeluasan 18 km persegi. Ada kawasan permainan kanak-kanak, dekat situ ada kawasan yang orang boleh melepak, tetapi sebahagian besar kawasan ini adalah hutan simpan. Akan tetapi pada awal tahun 2000 ada satu fenomena yang membuatkan Bitsevsky Park ni sebagai satu tempat yang menakutkan untuk lepak dekat situ, especially dekat kawasan hutan. Apa yang terjadi adalah terlalu gruesome sehingga kan menggemparkan satu Rusia. Semuanya bermula pada tahun 2001. Daripada bulan Mei hingga ke Julai, seramai 10 orang telah hilang di hutan ni. Saksi mengatakan mangsa dilihat berjalan berseorangan menuju ke dalam hutan tebal Bitsevsky Park ni, dan semua ini adalah lelaki dewasa. Beberapa report polis telah dibuat, akan tetapi di kawasan ni sebenarnya benda-benda kehilangan ni biasa sangat berlaku. Seringkali diorang ni cuba melarikan diri daripada kehidupan susah mereka dan mencari peluang pekerjaan di tempat lain. Last orang yang dilaporkan hilang tu akan muncul setelah beberapa hari. So disebabkan ini, polis ambil acuh tak acuh je dengan report ni semua. Dorang just cakap tak ada apa yang berlaku dan dorang percaya yang orang yang hilang ni akan muncul setelah beberapa hari. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, tetapi mereka masih tak muncul. Dan pihak polis langsung tak membuka kertas siasatan pun. Ramai yang beranggapan mereka yang hilang ni dah dapat pekerjaan yang baik dan cuba untuk memulakan hidup mereka yang baru. Korang kena ingat awal tahun 2000 ni manalah anak ada handphone mesej-mesej suka-suka bagai. Yang ada handphone pun hanya untuk orang-orang kaya. So nak tak nak, keluarga mereka yang hilang pun terpaksa redha je apa yang berlaku dan meneruskan kehidupan mereka seperti biasa. Akan tetapi kes kehilangan masih lagi berlaku di sekitar Bitsevsky Park. Pada penghujung tahun yang sama, 5 lagi lelaki didapati hilang. Total orang yang hilang adalah seramai 15 orang dah pada masa ni. Yang peliknya, mereka hilang dalam keadaan yang hampir sama. Mereka dilihat berjalan berseorangan menuju ke kawasan hutan. Dan sekali lagi, keluarga membuat laporan polis. Dan seperti biasa, polis ambil mudah tentang perkara ni. Bukannya diorang nak buat kerja, diorang menyalahkan semua lelaki ni dan beranggapan yang mereka mabuk dan menghadapi masalah, dan semua ini adalah salah diorang sendiri. Aduhai, pemalasnya diorang ni siap. Kalau seorang dua hilang tu okey lagi, boleh terima alasan diorang ni. Tetapi dah 15 orang hilang dalam masa yang singkat, takkanlah tak timbul keraguan kot. Kertas siasatan pun diorang tak nak buka.
Masalah penduduk setempat ni pula, dorang adalah daripada keluarga yang miskin dan tak mempunyai sumber untuk mendesak pihak berkuasa untuk menolong. Pada era ni, rakyat Rusia sedang cuba menyesuaikan diri selepas kejatuhan pemerintahan Komunis Soviet Union. Akan tetapi pihak berkuasa dorang masih lagi ditampuk lama. Mereka masih mengharapkan sogokan daripada segi wang untuk berbuat apa-apa saja. Bak kata orang putih, no money no honey. So seperti biasa, family mereka yang hilang ni macam move on je lah. Macam tu je, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Akan tetapi kehilangan masih lagi terjadi. Selama 4 tahun ya guys. Dalam 4 tahun tu pihak berkuasa masih tak buat apa-apa. Daripada tahun 2002 hingga ke 2005, seramai 25 orang lagi hilang di kawasan hutan tu, menjadikan total seramai 40 orang. Macam kes sebelumnya, pihak berkuasa buat tak tahu je dan penduduk sekitar terpaksa move on. Terpaksa, macam benda ni tak pernah berlaku. Akan tetapi semuanya berubah dengan mangsa yang ke-41. Sebab kalau dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya yang langsung tak ada khabar berita, mangsa yang ke-41 ni dapat dijumpai. Nama mangsa yang ke-41 ni adalah Nikolai Zakarchenko. Nikolai adalah seorang pesara polis yang tinggal di apartmen di sekitar Bishevsky Park. Menurut jiran-jiran yang mengenali Nikolai, dia adalah seorang yang tough, tegas dan berani. Senang cerita kalau ada apa-apa yang cuba mengancam nyawa dia, memang senang-senang jadi kita. Semua ini adalah kerana pengalaman dia bekerja sebagai polis. Walaupun Nikolai sedar pasal misteri kehilangan orang di hutan rekreasi tu, walaupun setelah diberi amaran berkali-kali oleh jiran dan ahli keluarga, Nikolai tak akan berhenti membuat benda favourite dia pada setiap hujung minggu, iaitu hiking di hutan Bishevsky Park. Ini taiko memang tak goyangnya bro. Pada suatu petang pada bulan November 2005, Nikolai bagi tahu adik dia yang dia nak keluar berjalan-jalan ambil angin dekat Bishevsky Park ni. Pada awal keluarga dia pun macam okeylah, pergilah. Tetapi family dia mula risau bila Nikolai tak pulang rumah pada malam tu. Walaupun dalam keadaan risau tu, mereka masih percaya yang tak ada apa-apa yang terjadi kat Nikolai. So diorang decide untuk tunggu pada besok pagi. Dan bila pagi menjelma, Nikolai masih tak kunjung tiba. Diorang pergi buat report polis. Akan tetapi seperti biasa guys, polis buat tak acuh je. Misteri kehilangan terbongkar selepas beberapa hari. Seorang penduduk berdekatan yang sedang hiking dekat area hutan tu terjumpa something. Tengah-tengah dia duduk hiking di satu laluan ni, dia ternampak seperti ada satu patung dekat area semak berdekatan dengan laluan tu. By this time, semua orang dah tahu dah pasal kehilangan ramai orang dekat area tu. So tanpa membuang masa, dia terus menghubungi pihak berkuasa pasal benda yang dijumpa tu. Mula-mula dia expect yang polis mungkin tak akan datang. Sebab yelah, report-report sebelum ni pun diorang buat tak tahu je. So dia sebenarnya agak terkejut bila polis datang untuk follow up dengan report dia. Apa yang pada awalnya dianggap sebagai patung, rupa-rupanya adalah mayat lelaki. Dan mayat tu dikenali pasti sebagai Nikolai Zakarchenko. Kedudukan mayat Nikolai dijumpai dalam keadaan menirap, berbaju penuh, akan tetapi terdapat satu kesan berlubang di kepala Nikolai. Setelah dibedah siasat, kecederaan yang dialami bukan daripada pistol, akan tetapi adalah daripada blunt force trauma. Dalam erti kata lain, kepala Nikolai telah dipukul dengan objek tumpul dengan sangat-sangat kuat sehinggakan kepala Nikolai berlekuk dan berlubang. So sekarang bila polis dah ada mayat, misteri kehilangan di hutan Bishevsky Park ni, diorang dah tak boleh buat main-main dah. Sebab terdapat bukti pada mayat Nikolai yang dia mungkin dibunuh. Dengan cara bunuh dia pula kejam gila kot. Nak tak nak, malas ke tak, pihak berkuasa mengerahkan semua anggota untuk mencari di sekitar hutan tu kalau ada lagi mayat yang tersembunyi. Pihak atasan juga meminta bantuan pakar penyiasatan daripada Moskow. Akan tetapi setelah berhari-hari diorang geledah hutan tu, tak ada satu mayat pun yang diorang jumpa. Even bahan bukti pun tak ada. Pada masa yang sama, berita tentang Nikolai ni diketahui penduduk setempat. Mereka yang pada mulanya macam takut-takut macam tu je lah. Yelah, sebelum ni orang hilang tapi tak ada satu mayat pun yang dijumpai. Tetapi selepas terjumpanya mayat Nikolai, mati pula dalam keadaan ngeri, masing-masing goyang guys. Selepas tu tak ada seorang pun yang berani masuk dekat taman tu, kecuali polis. Mereka memberikan nama gelaran kepada pembunuh ini sebagai Bishevsky Park Maniac. Tetapi ada satu benda pelik yang berlaku. Walaupun dah tak ada dah orang nak masuk dekat taman tu, walaupun dengan rondaan polis 24 jam, masih ada kes kehilangan dekat dalam hutan tu guys. Selepas seminggu daripada tarikh terjumpanya mayat Nikolai, sehinggalah bulan April tahun 2006, 9 lagi kes kehilangan dilaporkan. Dan seperti Nikolai juga, beberapa hari selepas laporan tu dibuat, mayat mereka telah ditemui. Dan seperti Nikolai juga, mayat mereka ditemui mengalami kecederaan teruk di belakang kepala. Cuma yang membezakan adalah kebanyakan daripada mayat-mayat ni, botol vodka atau cawan kaca telah disumbat kat dalam lubang tengkorak diorang. Gila guys, diorang dah start main botol pula dah. Walaupun dengan warning daripada polis dan berita tentang bahayanya taman ini tersebar luas di penduduk sekitar, masih ada lagi beberapa individu yang degil nak mati.
Salah seorang daripada penduduk yang degil ni adalah seorang lelaki yang bernama Alexander Pichuskin. Walaupun rata-rata penduduk di situ adalah daripada keluarga yang miskin, tetapi Alexander ni mengalami zaman membesarnya yang agak gelap, lebih gelap daripada orang lain. Pada umur dia hanya 4 tahun, dia mengalami kecederaan di kepala yang membuatkan tahap pemikirannya terbantut. Apa yang berlaku adalah semasa dia sedang bermain buaian, dia terjatuh ke belakang. Walaupun sakit, dia terus duduk dan baru je dia nak bagi tahu yang dia okey kepada ibu dan bapa dia, tempat duduk buaian yang dibuat daripada kayu tu terus menghentak kepala Alexander dengan kuat di dahi. Bila parents kepada Alexander ni melihat yang Alexander bangun balik selepas tu dan seperti tak ada apa-apa kecederaan pun, dorang pun buat macam tak ada apa-apa je lah. Salah satu sebab kenapa mereka tak pergi follow up di klinik dan hospital, sebab sebenarnya adalah dorang tak ada duit langsung guys nak pergi jumpa doktor. Memang miskin tegar. Tetapi pada hakikatnya Alexander sebenarnya mengalami kecederaan dalaman yang membuatkan dia mengalami masalah kognitif. Maksudnya dekat sini, dia mempunyai masalah untuk bercakap dengan lancar dan dia mempunyai masalah untuk bersosial. Benda ni terbawa-bawa hingga ke sekolah, di mana dia sering dibuli sebab memiliki masalah-masalah ni. Dia membesar tanpa kawan-kawan dan membesar dalam keadaan yang sentiasa berseorangan. Walaupun macam tu, dia mempunyai seorang atuk yang sangat-sangat sayangkan dia. Atuk dia selalu jadi peneman dia selepas balik ke sekolah, teman bersembang dan juga tempat bergantung. Atuk dia ni ada satu kegemaran, iaitu bermain chess. Setiap hari dia akan mengajak Alexander macam mana nak bermain game ni. Benda ni seakan-akan seperti membuka minda si Alexander ni. Dalam beberapa hari je, dia dah mengalahkan atuk dia. Bukan tu je, dia juga mengalahkan ramai kawan-kawan atuk dia. Setiap hujung minggu, atuk dia akan bawa Alexander ni ke taman di mana ada satu tempat di mana penduduk setempat ni boleh bermain chess. Di sinilah Alexander mengalahkan seorang demi seorang kawan atuk dia. Umur Alexander pada masa ini adalah dalam 7 hingga 8 tahun tau. Yang dikalahkan tu pula adalah otak-otak yang master dalam permainan chess. Rata-rata semua menyukai Alexander. Dia dianggap sebagai prodigi dalam permainan chess sebab diorang tak pernah lagi bertemu dengan budak semuda Alexander boleh mengalahkan diorang. Buat kali pertama dalam hidup Alexander, ini adalah the best moment of his life. Buat kali pertama orang mengiktirafkan kehebatan dia dalam sesuatu. Akhirnya dia merasakan seperti dia boleh diterima. Selama bertahun-tahun, ini adalah aktiviti masa lapang Alexander. Dia akan pergi ke taman tu bermain chess dengan orang-orang tua walaupun selepas atuk dia meninggal dunia. Boleh dikatakan setiap hari dia akan berada dekat situ. Walaupun dengan berita kehilangan ramai orang di Bishevsky Park ni, dia buat sardin je pergi mampus. Asalkan dia boleh bermain chess kat situ, dia berhappy. Dia langsung tak takut pasal kes pembunuhan di sana. Ibu kepada Alexander pula kecut perut weh. Yelah, walaupun dengan berita jumpa mayat kiri dan kanan, Alexander masih lagi pergi dekat situ. Walaupun selepas dinasihatkan untuk jangan pergi, Alexander masih berkeras untuk melepak dekat situ. Walaupun pada masa ni dah tak ada orang dah nak lepak bermain chess dengan dia. Yang sebenarnya mak dia risau pasal tahap mental Alexander ni bukan macam orang biasa guys. Sebab ada kemungkinan yang Alexander ni tak faham tentang bahaya yang mungkin dihadapinya. Pada bulan April 2006, Alexander bekerja di sebuah kedai runcit berdekatan dengan tempat tinggal dia. Pada masa ni sekurang-kurangnya 50 orang telah hilang dan 10 orang mayat telah ditemui. So pada suatu hari dia nak masuk kerja ni, dia perasan ada seorang wanita yang lebih tua daripada dia. Memang cantik gila. Si Alexander ni walaupun dia master dalam permainan chess, tetapi dia barai bab mengorat perempuan. Dia tak pernah ada awet sepanjang hidup dia. So bila dia pandang perempuan ni, dia seperti dipanah asmara. Perempuan tu pula baru hari pertama masuk kerja dekat kedai runcit tu. So pada hari tu dia mendekat nak approach perempuan ni untuk kenal dengan lebih dekat. Sepanjang hari Alexander duk tinjau je daripada jauh, cuba untuk membina keyakinan diri untuk bersembang dengan perempuan ni. Dan bila habis shift diorang berdua, diorang pada masa yang sama keluar daripada kedai tu. Sambil-sambil si Alexander ni mencari ayat untuk memulakan bicara, dia perasan yang perempuan ni sedang mencari sesuatu dan di bibir perempuan tu pula ada sebatang rokok. Tanpa membuang masa, Alexander terus menyalakan lighternya kepada mulut perempuan tu. Diorang pun terus bersembang dan Alexander tidak lagi rasa awkward. Dalam sembang punya bersembang tu, Alexander dapat tahu yang nama perempuan ini adalah Larissa Kuligina yang berumur 48 tahun. Dia tinggal berdekatan dengan apartmen Alexander. So cut story short, dorang pun berjalan sambil sembang-sembang dan dalam tak sedar tu, dorang berada di tengah-tengah hutan Bishevsky Park ni. Time ni, Bishevsky Park tu dah tak macam dulu dah geng. Kalau dulu even malam pun masih ada orang melepak-lepak kat situ, berjalan-jalan, hiking dan sebagainya. Tetapi masa ni, park tu dah jadi macam hutan tinggal. Tak ada siapa pun berani masuk kat dalam tu. Memang sunyi gila. So agak surprising bila Larissa sanggup berjalan kat dalam hutan tu bersama orang yang baru dia kenal. So diorang pun continue berjalan dan langit makin lama makin gelap.
Diorang berjalan sampai dah tak ada laluan dah. Diorang lalu semak samun, tetapi masih lagi Larissa tak perasan dan teruskan bersembang. Tiba-tiba tengah berjalan tu, dua-dua stop. Alexander dalam cahaya remah-remah malam tu perasan yang muka Larissa seakan-akan takut dan terus memeluk sebatang pokok sekuat-kuat hatinya dan menangis. Lepas tu Larissa bertanya, "Adakah engkau the maniac?" Alexander terkejut gila guys, sebab ini adalah kali pertama seseorang dapat figure out yang Alexander adalah orang yang bertanggungjawab tentang misteri kehilangan ramai orang di kawasan hutan tu. Alexander hanya jawab, "Yes, that's me. Akulah orangnya." "Are you going to kill me?" Larissa tanya lagi. Dengan senyuman di bibir Alexander, dia menjawab, "Yes." Alexander terus mengeluarkan penungkul daripada jaketnya dan menyuruh Larissa untuk pejamkan mata dan berdoa. Tanpa membuang masa, Alexander terus menghayunkan penungkul tu berkali-kali di belakang kepala Larissa. Setelah Larissa tidak lagi bernyawa, dia keluarkan botol vodka yang kosong dan disumbat kat dalam lubang tengkorak Larissa. Hei, gila betul. Tak ada siapa tahu kenapa Alexander memilih untuk membunuh lelaki saja sebelum tu. Tak ada sebab yang kukuh mengatakan yang Alexander didera oleh lelaki ke, dia kena bully ke, dirogol ke. It just happened. Menurut pengakuan Alexander sendiri, pada umur dia mencecah 18 tahun, tiba-tiba dia ada perasaan membuat-buat untuk membunuh. Bukan sebab benci tau. Boleh dikatakan ada di kalangan mangsa dia adalah orang-orang tua yang dia selalu bermain chess. Orang-orang tua yang dia respect. Even Alexander tak mampu untuk menerangkan kenapa sebab dia tiba-tiba nak membunuh. Pada umur dia yang ke-18, dia ada bagi tahu tentang niat dia nak membunuh seseorang ni pada kawan kelas dia yang bernama Mikhail. Dan Mikhail ni pun rasa benda yang sama. So diorang ni plan untuk berjumpa di taman tu. Diorang plan untuk mencari siapa saja yang berseorangan untuk dijadikan mangsa pertama diorang. Si Alexander ni memang komited gila lah nak membunuh. Akan tetapi si Mikhail ni tiba-tiba kecut perut guys. Alexander jadi macam panas lah kan. Kau dah berjanji, lepas tu last minute kau nak tarik diri pula. Selepas beberapa kali si Mikhail ni pujuk Alexander untuk balik dan cuba pada lain hari, Alexander pun macam, okey lah, jomlah kita balik, kita cuba lain kali. So Mikhail pun macam, okey jom. Sejurus yang Mikhail membelakangi Alexander, Alexander terus melibas hammer yang dibawanya ke kepala Mikhail. Mikhail terus rebah dan tak bergerak. Sebelum tu, semasa diorang tengah mencari-cari mangsa tu, Alexander perasan ada satu perigi yang agak tersorok dekat tengah-tengah hutan tu. So dia pun menyeret badan Mikhail ni ke arah perigi tu. Sesampainya dekat situ, Alexander terus membuka penutup perigi tu dan menghumban badan Mikhail ke dalam tu. Mikhail terjatuh sedalam 9 meter kat dalam perigi tu. Alexander kemudian menutup kembali perigi tu dan terus berlalu pergi. Perigi tu bermainkan peranan dekat dalam kes ni. Perigi ni sebenarnya bukanlah dibuat untuk minum atau kegunaan sehari-hari. Perigi ni adalah bukaan kepada sistem pembentukan yang cover seluruh kawasan setempat. Mayat Mikhail dibawa arus yang deras dalam pembentukan ni dan dihanyut jauh daripada kawasan Bysevsky Park. Mikhail adalah mangsa pertama Alexander dan mayatnya tak ditemui sehingga ke hari ini. Alexander stop membunuh dan benda ni continue selama 9 tahun. 9 tahun dia hidup low profile dan selepas 9 tahun ni dia start membunuh balik. Dan dia tak boleh berhenti dah. Mangsa kedua Alexander adalah salah seorang daripada kawan rapat beliau. Dia selalu bermain chess bersama. Dia adalah kawan rapat kepada atuk dia juga. Pada suatu hari selepas bulan Mei 2001, selepas diorang ni bermain chess bersama, Alexander mengajak Mamat ni kalau dia nak berjalan kat dalam hutan dengan alasan untuk meletakkan bunga di atas kubur anjing Alexander yang baru dikebumikan. Mangsa yang kancing dengan Alexander ni pun setuju untuk ikut. Dan di tengah-tengah hutan berhampiran dengan perigi itulah Alexander membunuh Mamat ni dengan cara yang sama, menghayunkan hammer di belakang kepala berulang-ulang kali. Kemudian dia mencampakkan mayat mangsa dekat dalam perigi yang sama yang digunakan untuk melupuskan mayat Mikhail 9 tahun sebelumnya. Alexander continue untuk membunuh dengan cara yang sama bertahun-tahun lamanya. Dan sebilangan besar mangsa-mangsa dia adalah orang yang dia kenal. Kawan-kawan chess dia, jiran tetangga dan kawan rapat dia pun. Later bila ditanya pasal hubungan dia dengan mangsa-mangsa ni, dia cakap dia prefer membunuh orang yang dia kenal. Ini membuatkan dia merasakan diri dia Tuhan. Dia mempunyai kuasa antara hidup dan mati tentang orang yang dia akan bunuh tu. Hoi, gila, God complex. Memang gila Mamat ni, serius. Korang nak tahu tak apa benda yang pelik? Sebenarnya dalam bajak-bajak mangsa Alexander ni, ada 2 orang yang masih hidup. Seorang wanita yang mengandung dan seorang lelaki budak lelaki yang berumur 13 tahun berjaya menyelamatkan diri. Apa yang berlaku adalah ketika mangsa dihumban dekat dalam perigi tu, baju diorang tersangkut kepada jeriji pada dinding perigi tu. Alexander yang tak perasan tu terus menutup perigi tu dan terus pergi macam tak ada apa-apa yang berlaku. Mangsa berjaya memajak keluar daripada perigi tu dan terus membuat laporan polis. Kedua-duanya mengatakan orang yang bertanggungjawab di atas kecederaan diorang adalah Alexander Pichuskin. Akan tetapi pegawai yang bertugas menyuruh diorang balik dan jangan menyusahkan diorang.
Serius lah, dah bagi tahu kot siapa yang bertanggungjawab di atas kehilangan misteri ramai orang dekat area tu. Tapi polis dengan malasnya memaksa mangsa ni untuk jangan kecoh-kecoh. Gila level corruption diorang ni. Disebabkan ini, Alexander berupaya membunuh lagi dan lagi tanpa perlu risau dengan pihak berkuasa. Bertahun-tahun geng aktiviti dia ni. 2 bulan selepas kematian Larissa, Alexander bertemu dengan seorang lelaki wanita yang bekerja dekat tempat yang sama dengan Alexander. Wanita ni bernama Marissa, dan Marissa ni sebenarnya diambil bekerja untuk menggantikan tempat Larissa yang dah tak datang kerja. Seperti biasa, Alexander mendekati Marissa dan mengajak Marissa untuk berjalan di Bishevsky Park. Akan tetapi semasa perjalanan diorang di sana, Marissa minta untuk berhenti ke rumahnya untuk bagi tahu kepada anak lelakinya dia ke mana. So Marissa pun tinggalkanlah nota yang dia ni ke mana, dengan siapa, siap tinggalkan nombor telefon Alexander ni kalau apa-apa yang terjadi. So selepas tinggalkan nota tu, Alexander dan Marissa menuju ke Bishevsky Park, dan itu adalah kali terakhir orang melihat Marissa hidup. Alexander sebenarnya tahu kalau dia bunuh Marissa ni, confirm dia tergantung disebabkan nota yang ditinggalkan oleh Marissa. Akan tetapi bila sampai masanya, dia tetap membunuh Marissa. Ada spekulasi yang mengatakan sebenarnya Alexander ni nak ditangkap. Dia nak orang tahu yang dialah orang yang bertanggungjawab membunuh 50 orang di sekitar Bishevsky Park tu. Dia sebenarnya nak sangat jadi famous. Semua ni disebabkan selepas mangsa dia yang ke-40, dia dah tak sorok mayat dah. Dia siap letak botol vodka dekat dalam tengkorak mayat ni. Lebih kurang macam itu adalah tanda tangan dia, signature dia sebagai pembunuh bersiri. So akhirnya Alexander ditangkap dan apartmen Alexander digeledah untuk mencari bahan-bahan bukti. Dan dalam pencarian polis tu, diorang telah menjumpai satu buku nota, dan dekat dalam buku tu pula ada satu gambar papan chess. Dan di papan chess tu pula ada petak-petak chess yang bertulis nombor, tarikh dan nama mangsa. Papan chess kebiasaannya mempunyai 64 petak, dan dekat dalam buku ni 62 petak telah pun diisi. Semasa di soal siasat, Alexander memberikan kerjasama penuh dia dengan pihak berkuasa. Dia memberikan setiap detail pembunuhan dia. Siapa nama mangsa, even apa yang diorang bersembang sebelum dia bunuh pun dia beritahu. Dia melakonkan semula aksi pembunuhan dia di hadapan polis dan wartawan. Dia macam happy dengan semua perhatian yang diberikan. Akhirnya Alexander hanya disabitkan dengan 49 pembunuhan sahaja disebabkan kekurangan bukti. Apabila dia disabitkan kesalahan di mahkamah, Alexander berasa sangat-sangat kecewa dan merayu kepada hakim untuk memberikan pensabitan di atas balen lagi 11 pembunuhan yang lain. Dia nak sangat-sangat kekalkan mangsa bunuh dia kepada 60 orang. Semua ini hanya kerana dia nak set rekod. Dia tengah compete dengan seorang lagi pembunuh bersiri yang tak kurang gila juga macam dia, iaitu The Rostov Ripper, atau nama sebenarnya adalah Andrei Chikatilo. Andrei telah disabitkan kesalahan membunuh dan merogoh seramai 52 orang mangsa, dan kebanyakan mangsa dia ni adalah kanak-kanak. Serius bro, diorang boleh berlawan siapa paling banyak mangsa tu. Siap nak set rekod lagi. Gila diorang ni. Alexander dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa ada peluang untuk dilepaskan, dan 15 tahun pertama dia akan ditempatkan di unit persendirian. Menurut Alexander, impian dia adalah untuk membunuh 64 orang mangsa. 64 adalah bilangan petak di atas papan chess. Akan tetapi dia telah ditangkap sebelum sempat dia melaksanakan impian gelap dia. Disebabkan inilah dia diberi nama jolokan The Chessboard Killer. Korang nak tahu tak apa yang lagi gila pasal kes ni? Pada tahun 2014, seorang wanita daripada Siberia yang hanya dikenali sebagai Natalia memberitahu kepada wartawan yang Natalia dan Alexander sedang mabuk bercinta, dan memberitahu yang dia bangga memiliki cinta hati yang famous seperti bintang Hollywood. Serius guys, dia bangga gila kot. Pada tahun 2006, Alexander telah memberitahu wartawan yang dia telah pun melamar Natalia untuk berkahwin. Akan tetapi cinta mereka berdua dihalang oleh pihak berkuasa dengan menyekat surat-surat Alexander. Sampai ke hari ini, Natalia tetap setia pada yang satu, kekasih awal dan akhirnya, iaitu Alexander Pichushkin, The Chessboard Killer. Serius lah, orang gila pun dah ada awet tu. Yang korang tu, apa hal single? So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten kali ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.